Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua lagi dalam rancangan berita ASEAN yang memaparkan peristiwa dan pergolakan yang berlaku di sekitar ASEAN. Sidang Kemuncak ASEAN ke-24 berlangsung di Naypyidaw, Republik Kesatuan Myanmar pada 11 Mei 2014. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibn Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ketika berangkat ke sidang kemuncak itu bertitah menyarankan agar kerja-kerja untuk menghasilkan keutamaan bagi visi selepas 2015 di penghujung tahun ini adalah penting disegerakan. Di samping pemimpin ASEAN memberi tumpuan kepada pelan komuniti yang sedia ada, memandangkan ianya hanya tinggal kurang 2 tahun dari sekarang untuk mencapainya. Sejak menganggotai ASEAN pada tahun 1997, ia merupakan pertama kali Republik Kesatuan Myanmar menjadi pengerusi ASEAN dan kejayaannya mengendalikan sidang ini dianggap sebagai satu pencapaian besar, bukan sahaja dalam sejarah negara tersebut tetapi juga dalam blok pertubuhan 10 negara anggota rantau ASEAN. Berita ASEAN juga memaparkan perkembangan politik di Thailand, fasa baru pencarian pesawat MH370 dan bantahan terhadap pertikaian wilayah maritim di Vietnam. Ikuti laporannya bersama Ayah Haji Abdul Hamid. Pada 11 Mei 2014, ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN berhimpun di Naypyidaw, Republik Kesatuan Myanmar bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-24. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri majlis pembukaan rasmi sidang kemuncak ASEAN tersebut di Jet Hall Pusat Persidangan Antarabangsa Myanmar. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Presiden Republik Kesatuan Myanmar, Tuan Yang Terutama U Thein Sein dan isteri Puan Do Hin Hin Win. Dalam ucapan pembukaan rasmi sidang kemuncak itu, Presiden Republik Kesatuan Myanmar, Tuan Yang Terutama U Thein Sein berkata, Myanmar sebagai pengerusi 2014 ASEAN akan mencadangkan beberapa keutamaan untuk tahun ini. Menurutnya, keutamaan pada dasarnya bertujuan bagi meningkatkan usaha-usaha untuk mencapai baki kerja komuniti ASEAN. Keutamaan juga menyokong tema melangkah ke hadapan dalam perpaduan kepada masyarakat yang aman dan makmur. Dalam sesi plenary ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah, sepanjang dekad yang lalu, ASEAN telah terbukti dengan kedaya tahanannya walaupun berhadapan dengan perkembangan yang mencabar di sekitar dan di rantau ini. Namun begitu, titah Baginda, pemimpin-pemimpin ASEAN perlu meneruskan usaha untuk memperkasa kedaya tahanan dan kestabilan rantau ini. Semasa sesi plenary ini, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan pemimpin-pemimpin ASEAN antara lain membincangkan mengenai deklarasi Naypyidaw Moving Forward in Unity to a Peaceful and Prosperous Community. Baginda dan pemimpin-pemimpin yang lain juga bertukar-tukar pendapat mengenai perkembangan pelaksanaan komuniti ASEAN menjelang tahun 2015, institusi-institusi ASEAN dan juga mengenai hala tuju strategik bagi komuniti ASEAN selepas 2015. Bertitah mengenai perlunya para pemimpin ASEAN meneruskan usaha pembangunan komuniti, Baginda bertitah kerja-kerja untuk menghasilkan keutamaan-keutamaan bagi visi selepas 2015 di penghujung tahun ini adalah penting. Baginda juga bertitah mengambil maklum tentang review yang telah dibuat oleh pegawai-pegawai mengenai dengan pelaksanaan peta jalan pada setiap 3 tunggak komuniti ASEAN. Sementara itu, sidang kemuncak BIM IAGA ke-10 berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Myanmar di Naypyidaw.
Pada sidang itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah melahirkan rasa puas hati dengan kemajuan dan kerjasama yang dicapai di bawah 4 tunggak strategik kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIM IAGA. Keempat-empat tunggak tersebut ialah kesaling hubungan, kemajuan dalam pertanian, pelancongan dan pengurusan alam sekitar. Sidang kemuncak juga dihadiri oleh para pemimpin BIM IAGA yang lain dari Indonesia, Malaysia dan Filipina. Sidang kemuncak bermula dengan ucapan Presiden Republik Indonesia, Tuan Yang Terutama Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono selaku pengerusi sidang kemuncak BIM IAGA pada tahun ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah juga menyentuh mengenai bidang-bidang utama untuk penambahbaikan dalam BIM IAGA. Baginda bertitah menyatakan tahun ini merupakan tahun ke-20 terjalinnya kerjasama BIM IAGA. Various initiatives and look forward to the continued support of ASEAN Secretariat in complementing sub-regional efforts to realize our ASEAN community next year. Perdana Menteri sementara Thailand Niwat Thamrong Bonsong Paisan berikrar untuk meneruskan pilihan raya umum bulan Julai depan di sebalik bantahan anti kerajaan untuk menghalang pembuangan undi. Tuan Bonsong Paisan berkata, para penunjuk perasaan tidak akan dapat mendesak Senat untuk mengubah keputusan tersebut. Semasa memberitahu wartawan di Bangkok, Tuan Bonsong Paisan berkata, kerajaannya akan bertemu dengan Suruhanjaya Pilihan Raya bagi menentukan tarikh yang sesuai. Beliau yakin kerajaannya akan mampu mengendalikan pilihan raya pada bulan Julai depan. Di sebalik bantahan jalanan untuk menghalang pilihan raya sebelum pembaharuan dibuat, Tuan Bonsong Paisan percaya kerajaannya dan kumpulan pembantah akan mencapai kata sepakat. Kerajaan sementara Thailand masih berkuasa sejak Mahkamah Perlembagaan memerintahkan bekas Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dan 9 menteri kabinetnya meletak jawatan minggu lalu berikutan kes rasuah. Pemangku Menteri Pengangkutan Malaysia, Datuk Hishamuddin Husin menyatakan kini tiba masanya membincangkan kos melibatkan pencarian pesawat MH370 yang hilang dengan rakan sejawatan dari Australia ketika operasi pencarian mungkin mengambil masa yang lama dan panjang. Lebih 20 buah negara terlibat dalam misi pencarian MH370 yang hilang dari radar sejurus berlepas dari Kuala Lumpur menuju Beijing pada 8 Mac lalu dengan membawa 239 penumpang dan anak buah kapal. Kehilangan pesawat itu merupakan misteri terbesar dunia dalam sejarah penerbangan. Penduduk Vietnam mengadakan bantahan di luar kedutaan China di Hanoi terhadap pertikaian wilayah maritim dengan negara jiran China. Bantahan yang jarang diadakan itu dianjurkan melalui blog-blog dan media-media sosial dengan menarik kira-kira 200 orang. Tekanan meningkat minggu lalu setelah China meletakkan sebuah pelantar minyak besar dalam kawasan yang turut dituntut oleh Vietnam dengan setiap pihak menuduh negara yang lain melanggar kapal masing-masing di kawasan tersebut yang terletak dekat Kepulauan Paracel yang dipertikaikan. Seorang pelajar berkata mereka berazam untuk mempertahankan kedaulatan negara mereka. Dalam pada itu, seorang pegawai kanan Kementerian Luar Beijing meminta Vietnam untuk mengundurkan kapal-kapalnya setelah Hanoi menyatakan kapal-kapal China menggunakan pancutan air dan melanggar 8 buah kapal Vietnam pada hujung minggu berhampiran pelantar tersebut. Hanoi memberitahu yang 2 buah kapal mengalami kerosakan teruk dan 6 orang cedera dalam ketegangan terburuk kedua-dua buah negara komunis itu dalam beberapa tahun. Auda sepanjang 5 dekad yang lalu, ASEAN telah membuat pencapaian yang cemerlang dalam integrasi serantau, mengembangkan hubungan luar dan meningkatkan profil antarabangsa.
Sebagai persediaan untuk Komuniti ASEAN 2015, pelbagai inisiatif kerjasama sosio-budaya sedang dilaksanakan oleh negara anggota dalam bidang pendidikan, kesihatan, kawalan pencemaran rentas sempadan serta pengurusan bencana. Berita ASEAN seterusnya memaparkan beberapa bahan menarik dari negara ASEAN untuk dikongsikan bersama. Laporannya bersama Ayah Haji Abdul Hamid. Ketua Pengarah Televisyen Kebangsaan Kemboja TVK, Kementerian Penerangan mengadakan pelancaran satelit digital televisyen yang mempunyai skala diameter lebih 8.1 meter ke arah mempromosikan pelan digital moden yang dirancang oleh Kementerian Penerangan Kemboja. Pelan ini akan membuat pengubah suaian penyiaran kepada digital dan dijangka dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 2020. Ketua Pengarah TVK berkata, televisyen digital Thaicom bekerjasama dengan Kementerian Penerangan, terutama dengan TVK, sejak 3 April 2008. Beliau menambah, acara tersebut memperkenalkan satelit digital television yang dipanggil Teco DCTV berukuran 8.1 meter dan adalah saluran definisi tinggi HD yang dapat digunakan dalam sistem digital. Televisyen Kebangsaan Kemboja disalurkan terus ke rumah-rumah melalui Teco DCTV dan setakat ini hampir 2 juta keluarga menggunakan satelit tersebut. Menteri Penerangan Q. Khan Harith berkata, ini merupakan satu langkah ke arah mempromosikan televisyen kebangsaan Kemboja seiring dengan arus kemajuan bagi menyediakan perkhidmatan yang bermutu tinggi. Beliau berkata, beberapa negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura kini sudah menggunakan sistem penyiaran digital. Delegasi ini turut melibatkan sebuah syarikat produksi Brunei iaitu BHSP Production bagi membuat penggambaran di pulau berkenaan. Antara destinasi yang dilawati, Lubuk Semilang dan Perkampungan Ulu Melaka. Dalam program kami Kembara Bersama RTB Brunei dapat mengeratkan lagi hubungan di antara dua benua iaitu Malaysia dan juga Brunei. Mereka kemudian singgah di Buffalo Park Langkawi sambil menjamu selera dengan beberapa makanan berasaskan susu kerbau seperti keju, dadih serta stik daging. Dan di Kampung Ulu Melaka pula, delegasi ini dibawa kawasan komersial pertenakan itik. Kita boleh datang ke fish feeding kita. Jadi macam mana nak bagi makan itik, macam mana nak bagi makan ikan. Jadi di sini suasana kampung tu orang kata apa? Serasi dengan zaman sekarang. Destinasi wajib membawa delegasi media ini ialah ke Kota Masuri. Pelancong turut berpeluang untuk melihat persembahan muzik, tarian dan juga teater Masuri. Aktiviti-aktiviti kita padat tau sehingga ke esok dan lusanya sebab banyak aktiviti-aktiviti ini sebenarnya menggambarkan lokasi-lokasi ataupun tempat-tempat menarik di Pulau Langkawi ini, khususnya kita memfokuskan kepada destinasi pelancongan yang terdapat di Pulau Langkawi ini sesuai seperti tema yang diberikan iaitu Fly Langkawi. Okey, itu dia. Gamat atau nama saintifiknya Holothuria scrabra merupakan antara hidupan laut yang sinonim dengan Pulau Langkawi di Kedah, Malaysia. Tidak sah percutian di pulau legenda itu tanpa membawa pulang sebotol air atau minyak gamat yang dipercayai membantu mempercepatkan penyembuhan luka selepas bersalin, melegakan sakit sendi dan otot, malah gamat juga dipercayai dapat mengembalikan tenaga. Gamat atau timun laut merupakan sejenis haiwan invertebrata tanpa tulang belakang laut yang meraih populariti kerana khasiat dan nilai terapeutiknya yang mengagumkan. Malah kuasa penyembuhannya telah diagungkan dan dimanfaatkan sejak lebih 300 tahun lepas. Namun produk gamat di Langkawi semakin berkurangan dan kebanyakan bekalan gamat yang diperoleh oleh pengusaha diambil dari negara Thailand. Aktiviti perikanan dan pembangunan resort di pinggir pantai menjadi antara punca utama kepada penjejasan populasi spesies tersebut. Menyedari ternakan gamat mempunyai potensi besar untuk dimajukan bagi meningkatkan pendapatan nelayan serta memelihara sumber gamat di Langkawi.
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani memulakan projek ternakan gamat komersial di Teluk U, mukim air hangat di sini dengan penglibatan 38 para nelayan tempatan di dalam projek itu. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob, yang melawat tapak projek ternakan gamat itu yakin projek tersebut dapat menjadi produk pelancongan dan mempopularkan Pulau Langkawi sebagai salah satu pusat pengeluaran gamat terbaik di dunia. Dalam usaha perterusan untuk menjadikan proses pembangunan telus kepada mereka yang berkepentingan, Kerajaan Laos dan pemaju Perbadanan Mega First menganjurkan lawatan kerja kali kedua ke Rantau Horn Falls di daerah Kong, wilayah Champasak. Lawatan 2 hari itu memberi peluang kepada para peserta untuk belajar daripada pakar-pakar bagaimana ikan boleh hidup melalui pelbagai saluran pada musim kemarau. Lawatan pertama ke tapak ini diadakan pada bulan November. Kerajaan membuat komitmen yang kuat untuk menangani kebimbangan alam sekitar mengenai impak ke atas projek kuasa hidro Don Sahong. Perkumpulan ini memberi peluang kepada pemaju projek untuk menerima komen daripada pakar-pakar alam sekitar sebagai sebahagian daripada usaha untuk menyelesaikan reka bentuk ampangan. Ampangan ini sedang dibina di salah satu saluran Mekong di Rantau Horn Falls, wilayah Champasak. Semasa bengkel yang diadakan sebelum lawatan ke tapak ini, pakar-pakar alam sekitar dari MRC dan NGO di Laos melahirkan kebimbangan bahawa empangan itu akan mencetuskan beberapa kesan negatif terutamanya pada sungai, kualiti air, kesan sosial dan keselamatan. Mereka juga bimbang ampangan itu akan membawa kepada kepupusan ikan lumba-lumba Irrawaddy yang semakin berkurangan. Dikenali sebagai pusat bandar kasut di Filipina, Bandar Marikina menjadi industri membuat kasut selama lebih dari 1 abad yang lalu. Kebanyakan tukang kasut di bandar ini memulakan perniagaan mereka pada usia umur yang muda. Salah seorang daripadanya ialah Francisco Madina. Bermula pada tahun 1885, kasut buatan Marikina menempah namanya ke seluruh dunia. Industri tersebut menjadi lebih besar kepada pembuat kasut Ang Tibe, membekalkan kasut kepada askar Amerika dan Filipina. Kini industri tersebut tidak lagi kuat berbanding dengan tahun-tahun terdahulu disebabkan pengimportan kasut ke negara itu sejak tahun 1990. Keadaan ini menjadi sukar kepada pembuat kasut Filipina untuk bersaing dengan kasut dari luar negara yang harganya lebih murah. Auda Republik Kesatuan Myanmar yang menjadi tuan rumah sidang kemuncak ASEAN buat kali pertama telah mengeluarkan deklarasi Naypyidaw yang antara lain menggesa ketua-ketua kerajaan ASEAN menyegerakan komuniti ASEAN dan pelaksanaan baki tindakan di bawah Pelan Peta Pandu untuk komuniti ASEAN 2009-2015 menerusi program dan aktiviti yang konkret. Perkara ini penting agar negara-negara anggota dapat mengesahkan semua perjanjian ASEAN sekaligus menjamin pelaksanaan efektif perjanjian serta instrumen lain dalam ASEAN. Pembangunan komuniti ASEAN adalah satu proses yang berterusan dan pemimpin ASEAN mesti meneruskan usaha-usaha tersebut dengan semangat baru selepas 2015. Untuk mengikuti berita ASEAN, Auda boleh layari video portal melalui laman web www.rtbnews.rtb.gov.bn. Hingga di sini dulu pertemuan kita dalam Berita ASEAN. Bertemu lagi minggu depan pada hari dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan selamat malam.